Shanghai, antara kota paling besar, paling sibuk dan paling maju di Republik Rakyat China. Kira-kira 60% daripada 13 juta penduduk Shanghai menetap di pusat bandar. Kota metropolitan Shanghai meliputi kawasan seluas 749 km persegi. Shanghai adalah sebuah bandar pelabuhan di mana sungai Huangpu menjadi pintu keluar masuk utama. Sungai Huangpu sentiasa sibuk dengan pelbagai aktiviti. Selain kapal dagang, sungai ini turut menjadi laluan utama bot kecil dan tongkang yang syarat dengan pelbagai muatan untuk dipunggah di beberapa dermaga. Pembangunan pesat di zon perdagangan bebas Pudong sejak kebelakangan ini mengukuhkan lagi imej metropolitan kota Shanghai. Bangunan pencakar langit setiap satunya dengan seni bena menarik dan tersendiri tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Tidak heranlah mengapa Shanghai diberi julukan Museum Seni Bena. Shanghai adalah pusat ekonomi yang menjadi tumpuan kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi, kewangan dan komunikasi. Kemajuan materialistik bagaimanapun tidak melenyapkan identiti Shanghai sebagai bandar sejarah Cina yang terkenal. Shanghai menjadi tumpuan beribu-ribu pelancong luar yang ingin melihat dengan lebih dekat kekayaan dan keunikan budaya Cina. Ini pemandangan kawasan pelancongan terkenal yang terletak di pusat bandar Shanghai. Selain membeli belah, pengunjung boleh menyaksikan keindahan seni bena tradisional Cina. Dianggarkan 50,000 penduduk Shanghai beragama Islam. Sejarah lengkap kedatangan Islam ke sini masih belum didokumentasikan. Bagaimanapun, Islam dikatakan mula bertapak di Shanghai kira-kira 700 tahun lalu, sama ada di akhir pemerintahan dinasti Sung atau di awal era dinasti Yuan. Pada 1843, apabila Shanghai membuka pintu perdagangan dengan dunia luar, hubungannya dengan dunia Islam semakin dekat. Kini di Shanghai terdapat 5 sekolah, sebuah hotel, restoran, kilang makanan dan pusat penyembelihan ternakan yang dikendalikan sepenuhnya oleh umat Islam. Shanghai juga mempunyai 6 masjid. Satu daripadanya, masjid ini yang dipanggil Masjid Xiao Tao Yuan yang terletak di sebelah selatan kota Shanghai. Ketibaan kami disambut Musa Jin Hongwei, 37 tahun, Imam Masjid Xiao Tao Yuan. Anak tempatan Shanghai ini lahir dalam keluarga bukan Islam. Ketika berusia 21 tahun, Musa datang ke masjid ini untuk mengenali Islam. Setelah seringkali berulang-alik, pintu hati Musa akhirnya terbuka untuk menerima Islam sebagai cara hidupnya. Di masjid inilah Musa mendalami Islam. 8 tahun lalu, penduduk tempatan melantiknya sebagai imam dan guru di sini. Masjid Xiao Tao Yuan dibina pada kurun ke-14 dan dibaik pulih pada tahun 1930. Sebelum diubah suai, masjid ini adalah sebuah masjid yang kecil dan persekitarnya ditumbuhi dengan pokok peach. Jadi setelah dibina semula, masjid ini diberi nama Zia Tao Yuan yang bermaksud Taman Peach Kecil. Jalan di hadapan masjid ni pula dipanggil Jalan Taman Peach Kecil. Bagaimanapun, sekarang ini tidak ada lagi pokok peach itu. Walaupun kita tidak dapat lagi melihat pokok peach itu, bagi kami ia sentiasa segar dalam ingatan. Satu ketika dulu, masjid ini turut mempunyai madrasah yang terletak di bangunan bersebelahan. Satu ketika dahulu, imam datang ke sini untuk mengajar murid-murid. Bagaimanapun, sudah 2 tahun madrasah tersebut ditutup. Setelah madrasah ditutup, kami mengambil keputusan untuk menjadikannya sebuah muzium sebagai pusat pameran dan pejabat Persatuan Islam tempatan.
Antara koleksi muzium ini termasuk beberapa naskah kitab suci Al-Quran, sama ada yang baru atau telah berusia ratusan tahun. Turut dipamerkan bekas tembaga yang diukir dengan huruf-huruf Arab. Al-Quran bersaiz lebih kecil dari kotak mancis antara koleksi berharga muzium ini. Pengembaraan kami menjejaki sejarah perkembangan Islam di Shanghai tidak berakhir di Masjid Xiao Taoyuan. Kami diberitahu terdapat sebuah lagi masjid di daerah Songjiang yang dikatakan masjid tertua di Shanghai. Kami bercadang untuk menjejaki masjid tua itu. Songjiang, destinasi jejak Rasul seterusnya, terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari kota Shanghai. Ketika era pemerintahan dinasti Yuan pada kurun ke-13 dan 14, Songjiang pernah menjadi wilayah strategik di segi ketenteraan. Pada masa yang sama, tentera Islam yang berkhidmat dengan Maharaja dinasti Yuan membina masjid ini yang kini digelar Masjid Songjiang. Masjid Songjiang kini dibuka kepada pengunjung luar yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut sejarah Islam tempatan. Pohon-pohon hijau di persekitaran masjid menerbitkan suasana tenang dan damai. Masjid Songjiang dianggap antara masjid tertua di Republik Rakyat Cina. Ada 2 pendapat berhubung sejarah awal pembinaan masjid tua ini. Menurut pendapat pertama, Maharaja Qi Cheng, pemerintah dinasti Yuan yang memerintah dari 1341 hingga 1368, pernah melantik seorang hakim beragama Islam bernama Nasiruddin untuk berkhidmat dengan baginda. Hakim itulah yang dipercayai membina Masjid Songjiang. Menurut pendapat kedua pula, masjid ini dibina oleh tentera Islam yang pernah berkhidmat dengan Maharaja dinasti Yuan. Menurut catatan, ketika bangsa Mongolia dari dinasti Yuan masuk ke selatan Cina, ramai tenteranya yang beragama Islam dan berketurunan Parsi terus bermastautin di sini. Masjid Songjiang jelas memamerkan pengaruh seni bena dan budaya Cina. Kunjungan kami disambut beberapa ahli jawatan kuasa masjid. Masjid Songjiang yang turut dikenali dengan nama Masjid Shenqiao telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah oleh kerajaan tempatan. Walaupun secara keseluruhannya seni bina Masjid Songjiang lebih menonjolkan ciri-ciri budaya tempatan, pengaruh Arab Islam masih boleh dilihat di beberapa bahagian masjid ini. Contohnya mihrab yang bertemakan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Kaligrafi atau had adalah antara ciri-ciri Islam yang mengubah penampilan masjid-masjid awal di Cina. Nama atau gelaran yang diberikan kepada masjid juga mempunyai sejarahnya tersendiri. Pada penghujung dinasti Tang dan permulaan dinasti Song, masjid dipanggil Li Tang yang bermaksud Dewan Pertemuan. Kemudian timbul pula 2 panggilan baru, iaitu Li Bai Tang yang bermakna Dewan Sembahyang dan Si Tang yang bermaksud tempat ibadat. Menjelang abad ke-13, masjid dipanggil Qin Chen Si yang bermakna tempat ibadat, kesucian dan kebenaran. Panggilan ini digunakan selama 2 abad selepas itu. Masjid juga pernah diberi gelaran Qi Jian yang bermakna bangunan kerajaan. Masjid Songjiang yang berusia lebih 600 tahun telah menjalani proses baik pulih kurang-kurangnya 7 kali. Kerja-kerja pembaikan yang kerap dijalankan dianggap biasa kerana hampir keseluruhan bangunan masjid-masjid awal Cina diperbuat daripada kayu dan papan yang mudah rosak berikutan perubahan cuaca.
Masjid ini pernah diperbaiki pada 1391 dan 1582 ketika dinasti Ming, 1677 dan 1821 ketika dinasti Qing, 1955, 1980 dan 1982 ketika era Republik Rakyat Cina. Lebih banyak ciri-ciri Islam diperkenalkan setiap kali masjid ini diperbaiki. Ketika era awal kemasukan Islam ke China, iaitu semasa dinasti Tang kurun ke-7 sehinggalah dinasti Song kurun ke-13, masjid dibina oleh pedagang Arab Islam di bandar yang menjadi tumpuan kegiatan perdagangan sahaja. Ketika dinasti Yuan dari 1279 hingga 1368, lebih banyak masjid didirikan. Selain pedagang, masjid ketika ini turut dibina oleh tentera, sarjana, pegawai kerajaan dan pendakwah. Bagaimanapun, sejarah masjid dinasti Yuan tidak banyak didokumentasikan. Bagi pengkaji sejarah, Masjid Songjiang ini antara contoh terbaik seni bina masjid dinasti Yuan yang dibina tentera Islam. Satu lagi identiti masjid awal Cina ialah kewujudan bangunan tambahan selain dewan sembahyang yang berfungsi sebagai tempat mesyuarat, kelas pengajian atau pusat dakwah. Di Masjid Songjiang terdapat 3 bangunan tambahan yang digunakan untuk pelbagai aktiviti masjid. Bangunan ini misalnya digunakan sebagai pusat sumber untuk memperkenalkan Islam dan kegiatan kebudayaan Islam tempatan. Di sini pengunjung boleh mendapatkan maklumat yang tepat mengenai Islam dan kegiatan masjid. Masjid Songjiang turut mengadakan kerjasama dengan Persatuan Islam Shanghai dan Hong Kong. Turut menjadi koleksi pusat sumber ini ialah beberapa cenderamata daripada pengunjung luar seperti naskah Al-Quranul Karim. Jawatan Kuasa Masjid Songjiang juga telah menyediakan bahan pameran yang merangkumi maklumat asas mengenai Islam, sejarah dan kebudayaan Islam tempatan serta warisan Islam di China. Antaranya wang shilling yang pernah digunakan pedagang Arab Islam dan naskah Al-Quran lama. Bagi umat Islam tempatan, kunjungan saudara seagama dari luar negara dianggap penting kerana melalui cara inilah mereka boleh mendapatkan maklumat mengenai perkembangan Islam, bertukar-tukar pendapat dan mewujudkan kerjasama di pelbagai bidang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Penduduk Islam di daerah Songjiang dianggarkan berjumlah 300 orang. Jumlah ini jauh lebih rendah berbanding dulu kerana ramai umat Islam tempatan telah berhijrah ke kota Shanghai yang menawarkan peluang pekerjaan lebih baik. Bagaimanapun, perkembangan ini tidak melemahkan semangat umat Islam yang masih tinggal di Songjiang untuk memastikan kesinambungan Islam. Solat berjemaah misalnya masih dilakukan diterajui ahli jawatankuasa masjid secara bergilir termasuk oleh imamnya Yusuf Shah Chi Liang. Kedatangan Islam ke Shanghai mempunyai kaitan rapat dengan sejarah pembinaan Masjid Songjiang ini. Ketika itu, orang Mongol menguasai banyak kawasan. Mereka juga mempunyai tentera yang berasal dari Teluk Parsi. Askar dan pegawai mereka tinggal di kawasan ini. Dan mereka semua beragama Islam. Merekalah yang membina masjid ini. Jadi pada masa itu sudah ada masjid untuk gunaan orang Islam di sini.
Shanghai yang pesat membangun masih mempunyai komuniti Islam tempatan. Hotel Silk Road atau laluan sutera yang bercirikan Islam Asia Tengah adalah pengiktirafan terhadap Islam sebagai satu daripada agama penduduk Shanghai. Kota metropolitan ini begitu pesat membangun. Kira-kira 7 juta orang mendiami kawasan pusat bandar yang meliputi kawasan seluas 749 km persegi. Shanghai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, perbankan, industri, komunikasi dan hiburan dianggap warga negara China sebagai kota syurga. Pembangunannya setanding dengan kota-kota metropolitan lain di Amerika dan Eropah. Sistem pengangkutan yang meluas dan cekap seperti kemudahan lebuh raya, kereta api dan kapal terbang menjadi tulang belakang pembangunan Shanghai. Tidak ketinggalan peranan sungai Huangpu yang menjadi pintu keluar masuk utama Shanghai. Kami tidak melepaskan peluang untuk melihat dengan lebih dekat pelbagai aktiviti di sepanjang sungai Huangpu dan warnasari kehidupan masyarakatnya. Sungai Huangpu antara laluan pengangkutan laut paling sibuk di Republik Rakyat China. Bot dan kapal pelbagai saiz menyusuri Sungai Huangpu hampir sepanjang waktu. Aktiviti di sepanjang sungai bertambah sibuk dengan wujudnya zon khas pembangunan ekonomi di Pudong, iaitu kawasan baru yang dibuka beberapa tahun lalu di tebing timur Sungai Huangpu. Kawasan di kedua-dua tebing Sungai Huangpu padat dengan industri kecil dan sederhana yang memberikan khidmat sokongan kepada industri besar di kota Shanghai. Menyusuri Sungai Huangpu dianggap satu kemestian bagi pengunjung ke Shanghai. Perjalanan pergi balik memakan masa hampir 4 jam. Bagaimanapun perjalanan ini tidak membosankan kerana botnya selesa ditambah pemandangan menarik di sepanjang Sungai Huangpu. Walaupun Islam telah diiktiraf tiba ke Shanghai pada kurun ke-13 ketika pemerintahan dinasti Yuan, sejarah lanjutnya tidak tercatat dengan jelas. Makam lama yang terletak di Masjid Songjiang ini dipercayai kubur pengasas masjid yang namanya tidak diketahui. Begitu juga dengan beberapa makam yang turut terletak di kawasan perkuburan umat Islam di Masjid Songjiang. Menurut penduduk tempatan, kubur-kubur ini dipercayai berusia ratusan tahun. Umat Islam yang disembahdikan di sini kemungkinan pemimpin Islam tempatan dan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan. Sesetengah pihak berpendapat, era dinasti Yuan Mongol adalah era keemasan Islam di China. Ini kerana pimpinan Mongol turut melantik umat Islam untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Setiap yang hidup pasti menemui kematian. Yang tinggal hanyalah Islam sebagai warisan.